Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada tengah hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita datang ke masjid ini untuk menunaikan satu kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu solat Jumaat. Dan sementara menantikan waktu masuknya waktu Jumaat pada tengah hari ini lebih kurang pukul 1-2 minit, jadi kita ambil kesempatan untuk kita berada dalam satu majlis ilmu, satu tazkirah yang saya fikir tengah hari ini saya nak buat dalam bentuk soal jawab. Jadi sesiapa yang nak bertanya soalan, saya open. Sesiapa juga boleh bertanya soalan kepada saya melalui WhatsApp ataupun SMS. Jadi sesiapa yang ada soalan, apa-apa soalan yang anda nak tanya, anda boleh ajukan kepada saya sekarang di talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan untuk kita bincangkan pada tengah hari ini, saya buka ruang kepada tuan-tuan untuk bertanya melalui WhatsApp ataupun SMS. Jadi anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Jadi dipersilakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab hari ini kita lihat pelbagai isu yang timbul. Hatta jangan telefon dia boleh telefon pula. Nak pastikan nombor tu betul ke tak betul. Betul dah. Jangan telefon. Telefon saya punya motor. Jadi boleh terus hantar soalan, jangan telefon pada saya. Dan soalan ini dibuka waktu kuliah sahaja, ya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab kita dapati pada hari ini banyak isu-isu yang timbul dalam kalangan kita, sehingga kan tuan-tuan, ada orang bertanya kepada saya, ni saya nak balik kepada basic, asas. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, wajib atau tidak kita baca doa iftitah ketika solat sunat? Okey, faham soalan? Dia tanya, Ustaz, wajib ataupun tidak kita baca doa iftitah dalam solat sunat? Yang pertama jawapannya ialah apa? Doa iftitah tu memang tak wajib pun. Itu yang pertama. Bukan kata solat sunat, solat Jumaat pun tak wajib baca doa iftitah. Sebab apa? Sebab doa iftitah tu termasuk dalam sunat hayat. Dalam perkara-perkara sunat dia tak masuk wajib. Kalau tak baca pun sah solat. Tapi kalau hak wajib tak baca, contohnya rukun qauli dalam solat ada 5. Rukun qauli dalam solat ada 5. Apa dia yang 5 tu? Takbiratul ihram, tu yang pertama. Yang ni pun kadang-kadang ada orang confuse. Confuse kat mana? Bila kita sebut takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar tu hak mana? Hak ni ke hak sebut tu? Ada orang dia kata, Ustaz, bukan hak ni kata takbiratul ihram. Dah, angkat tangan ini, angkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunat. Ni sunat. Yang rukunnya itu sebutan Allahu akbar, itu sebutan, itu rukun qauli. Bila sebut rukun qauli, kena sebut bagi betul.
Sebut, bukanlah hati. Lah hati tak boleh. Senyap. Dia kata apa? Tak tahu lah hati dia. Oh, tak kira. Itu tak dikira. Sebab bila sebut rukun qauli saja, dia kena sebut. Sebut ni di lidah kita. Mesti bergerak lidah ni. Mulut kita bergerak. Ya? Allahu Akbar. Sebut tu kena betul. Tidak boleh memanjangkan A. Contoh dia kata Allahu Akbar, salah. A dipanjangkan, salah. A tu pendek. Allah tu tak panjang. Allahu Akbar. A tu tak boleh panjang. Pasal apa tak boleh panjang? Sebab maknanya sudah berbeza. Apa makna dia? Allah, maksud dia adakah Allah? Itu maksud dia. Adakah Allah itu maha besar? Kamu ni nak bertanya ke apa-apa? Jadi maknanya tak boleh panjangkan A. Allahu Akbar. Bar juga tak boleh panjang. Bar dipendekkan. Kalau kita Allahu Akbar, makna dia sudah berbeza. Makna akbar dipanjangkan bar itu maknanya gendang, itu makna dia. Patutnya akbar itu maksud maha besar, yang paling besar, maha besar, tapi dipanjangkan alif bar, gendang. Nampak tak dia punya beza ni? Sebab tu kalau orang azan macam tu juga. Saya pernah dengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Semerah Padi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah tuan-tuan. Salah. Sebab apa? Dipanjangkan bar itu panjang tak boleh. Sebab makna dia sudah lari, sudah berbeza. Patutnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak Semerah Padi tak ada masalah. Sebut tu bagi betul. Itu tak ada masalah. Sebut tu bagi betul, tuan-tuan. Jadi maknanya itu rukun qauli. Doa iftitah masuk tak? Tak masuk. Rukun qauli takbiratul ihram, Fatihah, itu rukun qauli. So nak kena baca bagi betul lah. Fatihah kena baca bagi betul. Yang ketiganya tahiyat akhir. Tahiyat pun kena baca bagi betul. Berapa ramai orang dia perbetulkan Fatihah tapi tak perbetulkan tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir tu tak kena. Syaddah, sabdu pun tak bunyi. Kan? Tahiyat akhir tu sampai dekat mana? Sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun banyak orang baca salah. Wa asyhadu anna Muhammad tu pendek, bukan wa asyhadu anna Muhammad, salah. Kita duk perbetulkan Fatihah, kita lupa nak memperbetulkan tahiyat akhir. Sedangkan ia juga merupakan rukun qauli. Yang ketiga, yang keempat rukun qauli, selawat kepada Nabi masa tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Sebab tu kalau kita baca tahiyat akhir tu, kita sakit perut. Ni bukan solat Jumaat lah. Solat Jumaat dia kena buat jemaah kan, sampai habis. Ni kita solat apa? Solat Zuhur. Solat Zuhur dengan imam. Tiba-tiba kita masa tahiyat tu main sakit perut, memulah-mulah. Kan memulah-mulah ni macam mana ni, tak tahan ni. Sampai kita duk ketak baca tahiyat ni, sampai dekat Allahumma salli ala Muhammad, kita pun assalamualaikum warahmatullahi, kita bagi salam. Kita keluar daripada imam. Sebab apa? Tak tahan perut. Boleh tak boleh? Boleh. Sah dah solat kita. Sebab apa? Rukun dah settle. Sampai dekat tahiyat akhir, dan juga sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kena tambah satu lagi, rukun qauli, bagi salam. Jangan tak bagi salam. Lepas Allahumma salli ala Muhammad dia cabut. Tak boleh lah, tak sah lah. Tambah satu lagi, yang rukun yang kelima, bagi salam. Bagi salam tu hak mana? Ni lagi orang confuse kadang-kadang. Pasal apa? Dikira hak paling tu. Hak paling tu sunat dia. Yang rukunnya apa? Hak sebut tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama. Itu yang rukun. Manakala kita paling Assalamualaikum warahmatullahi. Hak ni sunat. Sunat. Itu macam-macam kita tengok. Ada orang bagi gitu. Ada yang sikit yang tak apa tak masalah Sah juga.
Ni kadang-kadang kita duk perbetui hak sunat, kita lupa nak perbetui hak wajib. Serupa juga, orang lupa nak perbetui takbiratul ihram, dia perbetui yang ni nak angkat tangan. Tak kena sunat, sengit sikit-sikit tak apa. Ni duk kira hak ni, nak kena lagu tu, nak kena lagu ni, kan bagi elok-elok. Memanglah kita nak bagi elok-elok, tapi itu tetap sunat. Dia tidak menjejaskan solat. Jadi balik soalan tadi, dia kata, Ustaz, wajib ke doa iftitah dalam solat sunat? Saya kata doa iftitah ni bukan nanti solat sunat. Solat wajib pun, solat fardu pun tak wajib. Pasal doa iftitah tu adalah sunat. Dan dia pula termasuk sunat hayat, bukan sunat ab'ad. Sunat yang kalau kita tinggal tak perlu sujud sahwi. Hanya sunat ab'ad saja, bila mana kita tinggal disunatkan kepada kita sujud sahwi. Tuan-tuan, benda ni basic. Tapi kalau basic pun kita tak settle, macam mana yang lain? Sebab tu jangan ambil mudah, tuan-tuan. Kita tanya, last kali kamu belajar tentang bab solat ni bila? Saya ingat saya masa dulu, masa saya zaman sekolah rendah. Tu dia, zaman sekolah rendah dulu ni. Masa tu memanglah kita belajar bukan proper sangat pun nak bagi semayang je waktu tu. Saya ingat lagi waktu saya sekolah rendah darjah 2. Ustazah sebut dalam kelas, dia kata kita takbiratul ihram, lepas tu kita letak tangan kanan atas tangan kiri, kita buat lagu ni. Kita apa harap? Pasal apa ustazah buat gini? Ni dia kata gunting. Setan datang kita gunting dia. Darjah 2 tak apalah, nak bagi motivasi solat, kita duduk tunggu. Setan kalau berani mai, aku semayang ni, aku gunting baru tahu. Itu darjah 2 tak apalah, jangan umur 72 pun nak gunting setan lagi. Tak kena lah. Kan? Tu cerita zaman dulu, cara kita belajar lebih pada motivasi kan. Sebab tu timbul macam-macam tu. Lebih pada motivasi tak salah pun. Tapi nak bagi motivasi budak-budak, tapi takkan kita berpada dengan ilmu zaman itu. Tidak ada satu peningkatan. Tambah-tambah dalam soal-soal yang rukun, soal yang wajib, soal yang kita buat yang hari-hari. Kalau kita buat hari-hari tapi tak tepat, bagaimana? Tak tepat, bagaimana? Sudah tentu ada masalah. Maka dengan sebab itu kita pastikan bahawa yang kata jawapan doa iftitah tadi, itulah dia tak wajib. Dan dia sunat. Sunat pada waktu bila? Solat wajib saja ke? Solat fardu saja ke? Tak. Solat sunat pun sunat. Dia sunat pada semua solat. Kita solat duha kan? Sunat baca doa iftitah. Sunat. Kita solat ba'diyah Jumaat. Sunat kita baca doa iftitah. Sunat pada solat sunat dan sunat pada solat fardu. Cuma tak sunat satu je. Solat jenazah. Jenazah tak ada doa iftitah. Lepas takbiratul ihram tu terus Fatihah. Tak payah baca doa iftitah. Solat jenazah mudah aja, 4 takbir je tapi pahala besar. Takbir yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram tu kita baca Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar, kita selawat dekat Nabi macam kita selawat dan sebab solat dalam tahiyat kan. Yang ketiga, takbir yang ketiga kita doa pada si mati. Allah Ustaz, doa saya tak ingat. Hafal satu cukuplah, Allahumma ghfir lahu. Cukup lah. Ulang tu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Maksud dia, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah ampunkan dosa dia. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia tak solat sebab apa? Sebab dia tak ingat, dia tak hafal doa dia kata. Satu perkataan pun tak boleh hafal. Allahumma ghfir lahu. Kalau tak ingat sangat panjang pun, takkan hak ni pun tak boleh hafal. Oh boleh macam tu. Takkan hak tu je Ustaz. Hak tu dah kamu ingat hak tu je. Kalau esok, kalau dah apa kamu ada kemampuan lagi, sambung lagi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tambahlah sikit-sikit. Sementara ni kamu dah tak reti lagi. Hak tu cukup. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Itu lepas takbir yang ketiga. Takbir yang keempat Allahu Akbar, bagi salam. Tak mana susahnya. Senang sangat-sangat. Mau dengan tak mau je. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itu apa-apa pun kena ada ilmu insya-Allah. Sebab tu kita walaupun nak solat Jumaat lagi, kita buat juga tazkirah walaupun sebentar. Sebab apa? Nak bagi input ilmu ni, nak refresh balik, nak bagi kita ingat balik sesuatu yang menjadi tanggungjawab kita untuk kita laksanakan. Ini masuk dah soalan ni, saya jawab dulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Soalan mengenai solat. Saya rasa yang solat dan doa saya kurang sempurna. Adakah Allah masih menerima solat dan doa saya walaupun kurang sempurna? Alhamdulillah.
bila kita rasa kurang sempurna tu bagus. Pokoknya kita akan usaha lagi nak bagi sempurna. Tidak ada orang yang perfect, tuan-tuan. Tak ada orang perfect. Yang kita risau, kita ada rasa seronok. Aku ni TikTok, sembahyang aku clear, aku khusyuk 100%. Ni ada something wrong ni. Biar betul. Kalau kita solat lah, kadang kita rasa tak sempurna, tak apa. Asalkan kena dengan rukun dan syarat, kita tahu hukum hakam, okey. Jangan tak sempurna rukun pun kita tak tahu. Itu salah kita lah. Kita kena belajar lah. Kita kena belajar rukun solat itu apa. Nak sempurna solat itu je. Rukun solat cantik, kemudian kita khusyuk. Khusyuk ni benar hati. Orang lain tak tahu. Kita dengan Tuhan saja. Kita dengan Allah. Jadi insya-Allah tabah. Teruskan insya-Allah. Allah terima, jangan risau. Jangan risau. Kita sentiasa positif, sangka baik dengan Allah. Asalkan kita buat. Jangan sangka baik tapi tak buat apa-apa. Kan? Jadi kita buat, kita teruskan. Jangan risau insya-Allah. Arah kiblat ikut matahari terbenam, tapi bila Oktober, November, Disember, Januari matahari terbenam beralih banyak ke kiri, kita ikut yang mana? Kita ikut kiblat. Itu sebagai panduan saja. Sebagai panduan saja. Kita pula bukan menghadap betul-betul Kaabah. Wajib kita menghadap ain Kaabah kalau kita berada di Mekah. Ni siapa nak pergi Mekah boleh dah ni. Ni penerbangan duk ada ni. Penerbangan duk ada ni. Bulan 12 ni pun ada beberapa penerbangan ni. Tempat Mekah sekarang ni sunyi. Kalau di Madinah sunyi. Sebab apa? Sebab banyak lagi jemaah-jemaah lain tak masuk. Indonesia tak masuk lagi, Pakistan tak masuk lagi, India tak masuk lagi. Jadi sahabat-sahabat saya ramai dah pergi baru ni pun tengok tenang di Mekah tu, di Madinah. Mekah dia agak happening sikit lah, ramai, tapi di Madinah memang tak ada orang. Kalau siapa-siapa nak pergi, kontak saya, WhatsApp saya. Ada dia punya ni. Yang kalau kita duduk di Mekah ni, Kaabah depan kita, wajib kita menghadap ain Kaabah. Wajib. Tapi kita sekarang berada jauh. Lepas tu kita menghadap ni arah sebenarnya. Arah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah. Hadaplah wajah kamu ke mana? Ke arah Masjid Haram, ke arah Kaabah. Jadi ijtihadnya menggunakan matahari. Atau sekarang ni kiblat dia. Ni kiblat dia. Nak exactly tepat, wallahu a'lam. Tapi kadang lari juga sikit-sikit. Tapi tak apa. Sebab apa? Sebab kita menghadap ke arah. Itu sebenarnya menghadap arah kiblat tu tujuan apa? Tujuan penyatuan ummah. Penyatuan umat Islam ni bersatu, menghadap arah yang satu. Itu tujuannya. Sebab ada orang bukan Islam kata, alah, dia kata orang Islam ni sama je dengan kami. Orang Islam sembah batu. Sama kami sembah batu. Orang bukan Islam kata. Kita nak jawab apa, tuan-tuan? Orang bukan Islam tanya kita, non-Muslim. Dia kata apa? Dia orang akan sembah patung kan? Patung. Dia kata, Islam pun sama juga sembah patung. Kita kata, mana patung? Itu Kaabah bukan patung. Itu rumah. Kamu sembah itu rumah. Kita kata kat dia, kita bukan sembah Kaabah. Kaabah tu sebagai satu pusat untuk penyatuan ummah. Itu aja. Kalaulah Kaabah ni angkat, letak dekat TTDI ni, kita nak ngadap ke mana? Ngadap TTDI ke mengadap ke Kaabah? Ke Masjid Haram? Tuan-tuan, kalau Kaabah tu angkat letak kat sini, tuan-tuan nak mengadap mana? Tuan-tuan nak mengadap mana? Kaabah ni angkat tak tang ni. Tuan-tuan nak menghadap Kaabah ke tuan-tuan nak menghadap ke sana juga? Katakan Kaabah duduk tang tu, belakang tu. Angkat tak belakang tu. So tuan-tuan nak menghadap ke sini ke? Menghadap tu tuan-tuan nak menghadap ke belakang tu. Kaabah. Tetap kita menghadap ke kiblat. Beza dengan orang bukan Islam. Kalau tokong dia tolak ke situ, dia menghadap mana? Dia kena tokong dia. Tokong dia tak ujung tu, dia menghadap ujung tu. Beza dah. Sebab dia sembah tokong. Kita bukan sembah Kaabah. Hatta Kaabah pernah tak ada pun. Kaabah pernah runtuh pun. Banjir besar pernah tak ada. Tapi menghadap tetap benda yang sama. Itu sebagai tempat penyatuan umat, garis pusat. Sebab itu kita, kalau betul-betul kita menghadap Kaabah, tuan-tuan, kita nak terbang, kita sembahyang mihrab. Betul ya? Kaabah dah bawah. Allah, buat kata terbang. Allah, perak mihrab. Sebab mihrab, Kaabah dah bawah. Takkan jadi macam tu lah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian kita tengok soalan lagi. Dia kata, Ustaz boleh terangkan hukum fi'li dan qawli dalam solat? Saya teranglah tadi. Qawli, okey, dia ada 3 ya.
3 rukun. Qalbi, qauli, fi'li. Kalau kita sebut 13 rasa banyak sangat kan, sebut 3 rasa sikit tapi pecah daripada 3 situ 13 dah juga. Yang pertama qalbi. Qalbi ni yang melibatkan hati, rukun hati. Hati tu apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Dan bila sebut rukun yang melibatkan hati, tempat dia di hati. Niat tu tempat di hati. Bukan kita sebut usalli itu tambahan, itu lafaz. Kata para ulama, sunat kita lafaz untuk mengukuhkan yang ada dalam hati. Tapi yang poin pentingnya yang ada dalam hati. Sebab itu kalau kita silap sebut pun, asalkan hati kita betul, maka dikira hati. Contoh saya selalu bagi contoh begini. Selalu sebagai contoh ni, bagi faham. Katakan biasanya kita balik kerja pukul 6.30 sampai rumah. Biasa. Tak lewat. Tiba-tiba satu hari pukul 7 ada jam teruk sikit. Pukul 7 baru sampai lalu ke masjid orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Alamak. Hari ni paling lewat aku sampai ni. Nak balik rumah luka, nak solat dulu. Nak balik rumah. Kalau balik rumah aku tak dan nak patah balik solat maghrib ni. Dengan baju kerja ni. Kita pun parkir kereta, ambil wuduk, solat lah. Kelang kabut masuk ni sebab orang dah azan dah kan. Masuk orang dah berada dalam sah dah. Kita pun masuk usalli fardhul isya'i 4 rakaatin ma'muman Allah Ta'ala. Allahu akbar. Solat maghrib 3 rakaat. Lepas solat maghrib, kawan member sebelah tegur, bang, jadi abang niat isyak. Kita terpinga-pinga, niat isyak apa? Sembahyang maghrib. Saya sembahyang maghrib. Ni waktu maghrib ni baju kerja saya. Isyak apa? Isyak nanti saya balik rumah, tukar baju mandi, baru sembahyang pula. Dah, tadi saya dengar tadi abang niat isyak. Saya ingat tadi. Kita kata dah, saya solat maghrib. Oh, tak percaya ya. Saya rakam tadi abang. Saya rakam. Oh, zaman sekarang kan banyak teknologi kan. Dia buka balik rakaman tu. Buka balik. Kita dengar, rupanya betul kita sebut usalli fardhul isya'i 4 rakaatin ma'muma lillahi ta'ala. Allah, kita sebut gitu. Sah tak sembahyang kita? Soalan cupu mas, sah tak solat kita? Ya, sah, tepat. Pasal sah? Niat hati kita. Hati kita memang nak ingat maghrib. Kehendak kita tu maghrib. Walaupun kita tak sebut sikit pun. Tapi hak dalam hati itulah yang dikira. Nampak tak niat? Saya nak beritahu itu yang niat. Betul yang susah sangat pasal mana niat? Yang nak perbetul usalli sebab sampai kadang jadi ganggu orang usalli usalli far. Sampai ada orang mengadu ke saya, ustaz, saya sembahyang maghrib satu tempat, dia kata kawan sebelah masa tengah rapat, sembahyang rapat tu. Duduk banyak kali dengan ustaz, usalli fardhul maghrib. Saya sampai saya pun baca pun salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun jadi maghrib. Pasal apa? Kena ganggu orang kawan ni. Pasal apa jadi macam tu? Wahwa. Pasal hang tak faham apa itu rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Dalam hati tak payah sebut apa-apa. Beza dengan rukun qauli tadi, kita kena sebut, hari tak payah sebut apa-apa, sengap pun tak mana. Allahu akbar, niat dalam hati. Niat tu bukan nak kena sebut satu sahaja. Aku dah kehendak kita tu. Kehendak kita nak solat maghrib ikut imam, itulah nama dia niat. Itu rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli kita dah sebut tadi 5 kan. So 5 cepat 6. Balance dia 7, semua 13. Itu rukun fi'li. Rukun fi'li apa? Perbuatan. Perbuatan apa? Yang pertama berdiri betul bagi orang yang mampu. Kalau mampu berdiri, kena berdiri tuan-tuan walau sakit. Seorang sahabat nama dia Imran bin Husain, dia kata apa? Ya Rasulullah, dia kata kanat bi bawasir. Rasulullah, aku ada penyakit bawasir. Nak solat macam mana? Nabi kata salli qa'iman, solat secara berdiri. Wa illam tastati', kalau tak mampu berdiri faqa'idan, barulah kamu solat cara duduk. Wa illam tastati' fa 'ala jambi, kalau berdiri duduk pun tak boleh, baru solat secara mengiring. Jadi makna di situ ikut kemampuan. Rukun berdiri. Yang kedua rukun rokok dengan tamakninah. Rokok dengan tamakninah. Itu rukun fi'li, perbuatan. Sebab fi'li ni masuk perbuatan. Yang ketiga i'tidal dengan tamakninah. Yang keempat sujud dengan tamakninah. Sujud atas 7 anggota.
Ingat, sujud atas 7 anggota. Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Apa 7 anggota? Yang pertama dahi. Sunat, hidung ni sunat, dahi ni wajib. Sebab tu kita jangan tutup dengan kopiah kita. Kalau tutup tu tak sah. Kita kena buka. Kadang-kadang rambut panjang sangat, suruh dia penuh sampai ketutup dengan muka-muka orang kali. Tak boleh. Pakailah kopiah, kan? Jadi kita sebahagian pun cukup dah. Hidung ni sunat, ni wajib. Kemudian 2 tapak tangan, 2 lutut dan juga 2 perut ibu jari kaki. 7 anggota. Jadi maknanya itu sujud. Itu rukun seterusnya. So kita berdiri, rokok, i'tidal, sujud 4. Yang kelima duduk antara 2 sujud. Yang kelima duduk antara 2 sujud. Itu juga rukun fi'li. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir cara duduk, bukan cara berdiri ya. Yang ketujuhnya adalah tertib. Fi'li ni kena tertib lah, maknanya ikut susunan. Jadi maknanya itulah rukun-rukun dalam solat yang terdiri daripada qalbi, qawli dan juga fi'li. Baik. Kita tengok lagi soalan. Salam Ustaz, test nombor jap. Test nombor betul lah tu. Hantar soalan test nombor. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Boleh tak kita niat sekali solat qada dengan solat sunat? Misalnya solat qada subuh dengan solat sunat duha, atau solat qada isyak dengan solat sunat ba'da isyak? Tak, itu 2 benda yang berbeza. Nak jamak sekali ke apakah? Kan? Tidak, itu perkara yang berbeza. Kalau kita niat qada lah, solat sunat lah. Dia yang para ulama sebut yang sekali ni satu je, iaitu menggantikan tahiyatul masjid. Itu saja. Contoh kita masuk masjid, jangan duduk, melainkan kita salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tetapi kita masuk ada salat qabliyah, maka memadai kita salat qabliyah, maka tahiyatul masjid include dalam salat qabliyah itu. Itu sahaja yang including, itu aja. Yang lain semua excluding. Yang lain semua tak sama. Jangan kita solat kita kira sekali lah ke solat qada isyak sekali dengan ba'diyah isyak. Yang satu dah dia asing-asing. Qada isyak lah, kan? Ba'diyah isyak lah. Duha lah, qada lah. Dia kena solat secara berasingan. Solat tersebut dia tak sama. Dia tak sama. Apa perbezaan membayar zakat harta dan juga pendapatan? Zakat harta ni lebih luas. Lebih luas yang kata zakat harta ni. Zakat harta ni zakat simpanan. Zakat pendapatan pun masuk juga zakat harta. Kan? Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat ternakan. Jadi kita tengoklah. Pendapatan kita, gaji kita, duit kita, itu zakat juga. Simpanan kita itu hal lain pula. Kita simpan cukup haul, cukup setahun. Tengok kena gabunglah beberapa bank kita ada. Kalau 5 bank gabung bayarlah. Begitu. Nak lebih lanjut rujuk pusat zakat lah, mudah. Senang, dia akan klik untuk kita. Kita bagi tahu je apa kita ada, dia akan klik siap-siap untuk kita. Senang. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian. Jadi kalau kita lihat soalan seterusnya, ada ni orang hantar dalam WhatsApp, dalam mesej saya ni. Jika sedang baca doa iftitah, imam sudah selesai Fatihah, adakah kita diam dan habiskan doa iftitah atau berhenti doa iftitah dan aminkan? Kita duduk tengah baca doa iftitah, tiba-tiba amin. Boleh tak kita nak amin sekali? Boleh. Dia tak menjejahkan, boleh. Dia boleh amin sekali, boleh kita sambung. Tapi kalau kita masuk dalam solat berjemaah, masuk imam baca Fatihah, kita tak perlu baca doa iftitah. Cukup kita mendengar bacaan imam. Kita dengar bacaan imam sampai habis Fatihah, kemudian barulah kita baca Fatihah, kemudian kita kembali mendengar bacaan imam, iaitu imam baca surah. Kalau kita masuk dalam keadaan imam sedang baca Fatihah lah. Tapi kalau kita takbir sama-sama imam, kita baca doa iftitah dulu. Lepas tu baru kita mendengar bacaan imam. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Apakah cara duduk tahiyat akhir yang betul? Ada yang duduk sama seperti duduk antara 2 sujud, dan ada yang duduk sengit. Ada yang setengah pandangan mengatakan duduk sengit itu sekadar budaya masyarakat Melayu di Malaysia. Duduk sengit tu bukan sengit, duduk tawarruk. Punggung duduk atas lantai. Dia panggil sengit, ialah sengit sikit kan.
Itu bukan budaya. Itu memang ijtihad di kalangan ulama, termasuk dalam pandangan mazhab. Mazhab Syafi'i menyatakan ya, duduk tawarruk berdasarkan hadis Nabi SAW. Duduk tawarruk, dipanggil tawarruk, istilah dia adalah sunat. Yang wajib duduk tahiyat akhir ni. Saya sebut buat duduk macam mana tak kira, jadi duduk aja. Sebab tu nak duduk macam tahiyat awal boleh. Dalam mazhab Hanafi dia memandai duduk macam tahiyat awal, tu dalam mazhab Hanafi. Sebab kita kadang-kadang kita ni tengok orang, dia duduk macam tu boleh pun, tengok dia pakai serban besar, dia ke betul. Kita jangan tengok macam tu. Kita tak tahu dia mazhab apa. Kan? Kita jangan begitu mudah begitu. Sebab tu kita ni, ilmu ni kita kena belajar. Oh, baru kita tahu, oh macam ni rupanya. Macam tu. Kita belajar. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, kata silap saya Hambali sekali. Makna duduk tawarruk itu sunat. Yang wajib duduk. Duduk macam mana pun jadi duduklah tahiyat akhir. Tetapi yang sunatnya duduk tawarruk. Macam sekarang kita mampu duduk tawarruk je lah. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu rapat, kalau waktu rapat kan, kalau kita ni duduk tawarruk, tiba-tiba kita duduk atas kaki kawan, kawan tu pula jari dia kena gaul. Tu tak payahlah. Nak dapat sunat bagi sakit kawan tu, kita menyengit, kita pula heavy duty punya, kita pun menyengit dia, duduk tahan sakit ni. Aku singgung kawan ni. Itu kalau macam tu kita tengok win-win situation. Nak ambil sunat ke nak jaga kawan ke? Waktu tu kita duduk macam tahiyat awal tak apa. Duduk macam tahiyat awal. Waktu kita rapat-rapat. Tak kena rapat-rapat sangat. Kan? Tapi orang Melayu dia tak rapat sangat. Orang Arab biasa rapat sangat. Orang Melayu ni kok mana pun dia sembahyang rapat pun dia dah renggang. Bila kaki kita nak kena dia je, dia lari. Kaki nak kena dia lari. Itu orang Melayu punya style. Betul tak? Betul tak tuan? Dia tak selesa. Orang Arab tak? Orang Arab kalau tak rapat, dia tarik kat kita. Kita sembahyang dia tarik bagi rapat tu. Allah tak tarik lah sebab Covid kan. Jadi maknanya begitu. Ni bukan masalah budaya tuan-tuan, ini masalah memang perbincangan dalam hukum fiqh macam tu. Baik. Ustaz, sejauh mana kami perlu mendalami agama? Cukupkah sekadar tahu solat, baca Quran, tahu hal haram dan seperti dalam rukun Islam dan iman? Baik, disebut yang fardu ain. Ilmu yang wajib kita tahu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tu apa? Yang pertama akidah. Nak kenal Allah. Kena kenal Allah zat ke? Tak boleh kena sifat. So kena kenal sifat Allah macam mana? Itu yang pertama, akidah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Oleh kerana orang tak kenal Allah, orang lakukan syirik pada Allah. Dia percaya pada ni cincin. Cincin aku ni bukan calang-calang tau. Kalau hang menegah pakai cincin ni, garanti hari tu laku punya. Syirik kan? Mana dia tak kenal Tuhan? Dia tak kenal Allah Ta'ala, kamu lakukan syirik. Ada ke boleh percaya cincin ni boleh tarik rezeki pula dah? Buat ceritanya. Tak kisahlah cincin hang main mana pun. Walau kena cincin Mekah ni, cincin kayu kokar ni, tak kisahlah kayu apa pun. Cincin tu tidak ada apa-apa memberi kesan. Tak ada. Nak bagi comel cantik yang mungkin. Kan? Kau percaya pula dia boleh tarik rezeki. Ini bab akidah ni kena belajar fardu ain. Wajib. Yang terkandung pada rukun iman tu nak kena kenal betul-betul. Yang kedua, ilmu fiqh. Benda hak kita nak buat. Solat wajib. Kita kena belajar lah. Buat solat, buat rukun apa semua. My time puasa Ramadan, kena belajar lah. Kalau kita menegak, kita kena belajar buat zakat. Sebab kita nak kena bayar zakat. Kan? Kita nak pergi haji. Haji tu rukun. Kena belajar pula buat haji. Kita nak bernegak tadi. Kita kena tahu halal haram, mana riba, mana tidak. Supaya jangan kita terlibat dengan rasuah. Berapa ramai orang hari ini menegak terlibat dengan rasuah. Dia kata tak rasuah, itu commission. Itu hadiah. Hadiah apa nama? Nama kamu bagi hadiah, nama kamu bagi rasuah. Nak cantik lagi bagi duit kopi. Kan? Saya kata boleh nama apa pun, duit kopi ke, duit teh ke, duit Nescafe ke, duit Milo ke. Kalau nama dia rasuah tetap rasuah. Kalau dia konsep dia rasuah adalah rasuah. Jadi kita kena tahu hukum hakam yang seumpama ini sebab kita nak terlibat. Kan? Bukan kita nak pergi kepada perincian-perincian yang lain. Dah. Hak mana kita nak terlibat? Hukum hakam yang berkaitan. Dan yang ketiganya ilmu tasawuf. Tasawuf berkaitan dengan apa? Hati. Kita nak ikhlaskan hati, nak khusyuk. Itu kita kena belajar kan? Macam nak redha.
Macam nak sabar, nak ada sifat qanaah, supaya tak tamak dan sebagainya. Itu juga satu perkara yang perlu kita belajar. Seminit lagi waktu kita dah nak masuk dah. Tuan-tuan, jadi kesimpulannya saya tak dapat nak apa jawab lagi persoalan-persoalan yang tuan-tuan bagi ni. Banyak lagi saya tengok soalan-soalan ni kan. Bagaimana cara solat yang betul untuk solat menggunakan kerusi? Yang ni kita nak kena terang secara nanti. Waktu lain saya terang batu je bab solat atas kerusi. Nak terang sekarang minit mana dah tak dah. Sebab kita gantung-gantung tuan tak faham, lelaki apa pun tak faham. Jadi oleh kerana masa tak mengizinkan, saya rasa sekadar itu dulu sedikit tazkirah kita pada tengah hari ini sebelum Jumaat ini. Mudah-mudahan yang pentingnya jangan tinggal majlis ilmu. Biarlah kita beramal atas ilmu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Syaitan cukup seronok kalau orang buat ibadat tanpa ilmu. Dia cukup syok. Lagi banyak ibadat lagi bagus, tapi jangan ada ilmu. Itu syaitan tak mau. Jadi maknanya kita jangan ikut syaitan, kita belajar insya-Allah, biarlah kita beramal atas ilmu. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.